Norizan? Sorry. Saya on call sorry. Oh, Saya engkau. kamera. Okey, boleh tak buka kamera masing-masing kan? Apa ni buka-buka sekejap lah kan sebab kita nak buat live kan. Boleh tak? Kita buat live Facebook lah kan. Benda ni saya buat live Facebook ni kira orang kata apa nak meyakinkan orang lah kan. Nak meyakinkan orang. Saya sebelum ni pun dah ada jugalah peserta daripada luar negara kan. Ada India, ada Singapura pun ada. Kan yang belah-belah Asia lah, Asia Barat, Asia ni kan. Kalau belah-belah Europe, Amerika Saya keluar kejap. Saya on balik. Okey. Baik. Apa ni? Nur, panggil Nur no? Nur, buka mic Nur. Tak apa Nur. Apa ni Nur duduk dalam bilik kan? Ya. Okey. Tak apa Nur nak buka mic tak apa sebab apa tak ramai kan. Kalau tak ramai ni sebenarnya dia lagi yang apa cepat dan lagi mudah. Nak fokus kan? Nak fokus tu. Kan dulu masa mula-mula dulu memang ramai tu kan tapi saya fikir Dia dalam berapa jam selalu study satu sesi? okey dia cerita macam ni ya. Kalau yang dah biasa buat guna ni kan dia dalam 25 minit lah. 25 minit lah kata terror memang cakap. Tapi bukan kata terror lah. Dia sebenarnya dia kalau kita ikut sikut salah. Okey sama ni. Dia kalau ikut tu kalau kita ikut sikun dia kan kita ikut sikun step dia insya-Allah lah. Dia Microsoft Project ni kalau kita contoh macam ni lah. No bawa kereta manual. No pernah bawa kereta manual kan? Biasa. Cuba No terus masuk gear 6. Apa jadi? Cakap tak apa cakap. Apa jadi? Nampak dia untuk fluent smooth kan. Apa jadi? Okay. No nak mulakan perjalanan tu, No terus masuk gear 6. Apa jadi? Dia kereta jadi macam macam tu. Tak fluent tak smooth lah. Dia macam tu lah. Sistem Microsoft Project pun macam tu lah. Dia kena ikut tertib dia no. Okey. Okey sebelum Mana nak buat background belakang tu saya pun pergi dekat ni. Pergi dekat yang double titik tu, apa triple titik tu. okey. Lepas tu change layout. Change layout tu. Ada. Auto tu kan? Tekan auto. Dia dekat apply visual script kan? Ni Ya. Oh, visual screen lah. Oh, sorry aku lupa. Okey saya dah lama tak pakai benda ni jadi. Okey, selesai. Okey, bagi ceria ni saya pun baru tukar ni. Okey sebelum kita nak mula tu kita baca sikit dah Al-Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cik On record lah. Ya? Record dalam apa? Record pakai app apa? Tak pernah pakai. Ni sebenarnya yang Google Meet kita buat ni dia tak boleh record. Sebab free version Sebab lepas tu dulu saya pernah record lah kan yang dalam apa ni dalam Telegram tu kan. Lepas tu dia dah
dia jadi entah apa dah live online kan. Bila live online ni dia sangkut. Kan. Sekejap lah saya Kalau kau orang boleh rekod, tak apalah, rekod. Dia macam ni. Rekod pun bagus apa semua nak refresh, tetapi pengalaman saya dan feedback, banyak juga peserta-peserta yang masuk kelas saya ni setelah mereka belajar melalui YouTube. Bila belajar melalui YouTube, dia orang tak boleh nak tanya. Dia macam tu nak. Rekod memang kita boleh rekod. Sekarang ni Cik On online dekat Facebook Ni saya online kat Facebook ni, online. Maksudnya video ada dalam Facebook ni. Semua ada dalam Facebook, tapi dalam Facebook pun dia bukan straight forward macam tu. Saya buat part by part. At least kalau ada something yang boleh kita refer lah. Mungkin kita punya kelas sampai bila Cik On? Apa dia? Kita punya kelas sampai bila? Kelas Sampai bila ni hari ni? Sampai pukul apa? Kalau 3 orang ni ingat dalam pukul 1-2 macam tu lah. Saya tak tak. Lepas tu pula konsep kelas ni dia lifetime. Dia tak boleh sekali saja kan. Dia kena berulang-ulang. Macam tu lah dia nak refresh. Dia bukan macam apabila kalau Cik On ada ikut atau something lah kita refer senang. Kadang kita input banyak di bawah kita nak betul lah. kita lah balik kita nak Ya. Betul. walaupun tak ada question, at least kami yang live ni kita boleh refer. Betul. Kadang takkanlah dia tanya soalan yang kecil nak WhatsApp Cik On pun ada kerja nak buat kan, takkan ada benda simple dari saya contohlah kan. Kita boleh refer benda kita, insyaAllah kita akan tanya lah. Yalah. Tak apalah, Cik On kita boleh teruskan. Tak apa, boleh. Macam ni. Okey. Saya beritahu lah. Kenapa saya buat kelas dan rujukan ni sepanjang hayat? Tak tak. Kelas dan rujukan tu sepanjang hayat. Saya nak korang yang dah berhubung dengan saya ni bagi ilmu kat saya. Tak tak. Bagi ilmu dekat saya. Sebab masing-masing ada lain-lain punya ni lah kan, lain-lain punya pengalaman. Saya nak pergi masuk korang punya alam tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Jadi dengan cara macam ni lah. Setengah orang pemahaman dia lain tau. Setengah orang tu pemahaman dia fikir lain. Dia kata, berapa bagi ilmu korang kan. Kalau nak bagi pun kena cah kau. Dah silap. Sebenarnya dia lagi berkembang lagi tahu tak? Dia berkembang dekat sudut lain pula. Sudut macam mana tahu tak? Orang akan ambil kita sebagai penasihat. Orang akan hire kita sebagai advisor, planner. Dia pergi situ pula. Lepas tu pula orang macam-macam lah. Orang akan ambil kita ni sebagai untuk review. Macam-macam. Jadi benda ni saya percaya kan. Dengan rezeki Allah Ta'ala kan. Tak langsung saya bantu dan dibantu. Macam tu nak. Orang tahu give and take. Okey, tak apa. Kita mula lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Maksud dia tu apa yang kita belajar tu kita serah bulat-bulat kepada Allah Taala lah, kan? Biar Allah Taala yang tentukan lah, Okey. Macam ni ya. Saya punya style bukannya saya yang tunjuk kat hampa. Hampa yang kena tunjuk kat saya. Saya guide over the sky saya. Macam ni lah, ibarat macam ni tau. Chef tu kalau kata dia masak, tapi chef lain tengok dia masak, tak semestinya rasa tu akan sedap lebih kurang kan. Jadi master chef tu dia akan tengok kawan tu masak, nanti dia akan guide. Boleh. Lah ni okey, tak apa. Lah ni Azlan. Okey, lah ni Azlan buka Microsoft Project lah, yang blank file ya, yang blank project. No pun buka sama kan. Tapi Lan present now. Lan pernah guna Google Meet tak Lan?
Okay. Lan ni Lan present now. Tapi Lan present tu Lan pilih your entire screen no. Okay. Okay. Lan present no. Sagi Nor pula no. Okay. Okay. Macam Pak Nor pula. Nor. Okay Nor. Apa yang Nor kena buat? Okay. Dapat. Okay. Apa yang Nor. Okay. Pak Nor pula. Apa yang Nor kena buat no? Okay. Nor buat macam ni no. Nor kena split screen dekat screen monitor Nor kan. Nor kena buka dua belah lah, maksud saya tu belah kanan tu buka Google Meet, belah kiri tu Microsoft Project. So tak langsung Nor tengok tu Nor boleh buat hands on. No. Macam Lan ni dia akan present dan saya akan guide dua-dua orang. Saya akan guide you all lah. Kan. Saya akan guide you all. Boleh macam tu? Boleh. Kan. No? Okay. Sebelum kita nak... Ni masuk kan? Oh dia ni. Itulah saya pun tak tahulah, dia kata dia ada meeting mana kan, tapi tak tahulah, mungkin dia ada kaedah-kaedah dia ke apa, tak tahu dia nak rekod ke apa, tak apa. Kita jalan yang mana yang ada no. Sebab apa dia kelas tuition ni dia seumur hidup. Sama ada you all mati dulu, saya mati dulu. Habis itu ajar maut dengan Allah Ta'ala lah kan. Kita ikhtiar sajalah no. Boleh ya? Okey. Yang penting communicate dengan saya no. Mic tak apa, mic tak tutup tak apa kan. Sebab ni no tak ada gangguan apa no. Okey. Jadi ada gangguan jadi. Jadi tak nak bangun jadi. Oh ya kan, okey tak apalah, biasalah kan. Biasa kita pun faham yang mana yang berkeluarga. Lan kahwin Lan. Dah. Biasalah yang berkeluarga ni faham sajalah kan. Tak apa. Okey, yang penting ni korang kena faham lah no. Faham, lepas tu satu lagi, kalau kata server korang tu ada sangkut-sangkut, cepat-cepat bagi tahu saya. Saya tak boleh proceed dah, saya kena tunggu. Kena ingat lah, sistem Microsoft Project ni ibarat masuk gear manual lah. Kan. Apabila dia dalam gear 1, dia gear 1 lah. Kan, kena ambil timing sikit nak masuk gear 2 kan. Dia tak boleh suruh mengejut. Sama lah no. Kalau katalah ada hal ke nak pergi toilet ke apa ke kan, bagi tahu, tak apa, kita tunggu. No, sebab apa? Apabila dia proceed dah pergi ke stage link, dia nak patah balik tu dia makan masa. Sebab apa? Kita belajar Microsoft Project ni ibarat kita naik tangga tau. Kita naik satu tangga yang mana kita nak turun balik tu, nanti bila dah sampai ke puncak dah tu, betul macam ibarat orang mendaki kan. Mendaki kan takkan nak naik turun kan. Macam itulah no. Okey. Saya cerita sikit dalam intro dia no. Okey, Microsoft Project. Microsoft Project ataupun Primavera ni dia lebih kurang lah. Kan? Microsoft Project Primavera ni tujuan dia ialah untuk membina jadual lah. Untuk apa? Untuk schedule lah, untuk prepare schedule, bagi mengenal pasti yang mana satu aktiviti yang critical parts yang menggunakan sama ada Microsoft Project ataupun Primavera no? Masing-masing lah. Primavera dengan ni ada advantage dengan disadvantage lah no? Tapi tak apalah, kita bukan nak cerita pasal tools no? Kan semua pun dah tahu lah kan. Yang kelas saya ni saya mau kepada Microsoft Project. Sebab apa? Klien banyak guna Microsoft Project, dia familiar dah. Kementerian, JKR apa semua lah kan. Tapi yang saya dapat tahu macam Petronas, TMB apa semua ni, dia lebih familiar dengan Primavera. Tak apalah masing-masing kan. Saya P1 dia bergantung dengan kontrak. Macam mana? Dia bergantung dengan kontrak. Kalau satu kontrak dengan Primavera expired in March, so kita kena provide lah. Faham. Okey, saya setuju dengan Lan tu. Sebab apa tau? Okey, saya cerita.
dia tengok kepada klien tersebut. Kalau klien tersebut tu jenis yang bajet tinggi, bajet banyak, berkemungkinan besar dia akan pilih Primavera. Sebab apa? Primavera ni mahal ya. Primavera ni adalah salah satu tools yang independent, mahal, memang mahal. Macam Microsoft Project ni dia murah, dia friendly user, dia link, dia boleh convert, dia boleh pindah hak milik, maksudnya tu boleh import export daripada Excel, Publisher, PowerPoint, macam-macam lah, yang mana yang relate dengan Office 365 lah, no? Okay dah. Okay. Saya cerita sikit sebelum kewujudan Microsoft Project. Sebelum kewujudan Microsoft Project lah. Sebelum kewujudan Microsoft Project ni, wujud dulu CPM. CPM ni sebenarnya wujud pada tahun 1952, selepas pada Perang Dunia Kedua, di mana kerajaan British nak bangunkan balik infrastruktur tu yang telah dibom kan. Jadi dia guna teknik CPM, Critical Path Method. Okey, Critical Path Method ni macam mana dia guna teknik ni lah, kertas apa ni, menggunakan teknik network diagram. Di dalam network diagram tu dia ada kotak-kotak dia tu. Pernah tengok tu. Dia ada kotak-kotak, lepas tu dia ada network diagram dia. Ada network dia, ada link apa ni early start, early finish, lepas tu pula late start, late finish, lepas tu dia ada activity, lepas tu dia ada total duration ataupun total slack, no? Lepas tu pula Bill Gates ambil pada tahun sebelum ni, sebelum Kejap, ada iklan jap. baik. Kan? Tak apa. Saya intro dulu, no? Pada tahun lebih kurang adalah sebelum 1984 ni, Bill Gates ni dia ambil teknik Critical Path Method ni, yang mana yang dulu dia guna kaedah network diagram ni, dia ambil ni, dia guna untuk hasilkan projek dia, iaitu nak buat window kan, dengan bajet yang terhad. Jadi dia berjaya. Dia berjaya menghasilkan tu menggunakan teknik ni. Jadi masa tu dia tak ada niat pun untuk pasarkan tau, projek ni, tak ada niat. Atau bila dia tengok tu, dia kata why not kita ambil ni one of part, our software ni masuk dalam Office, kan. Jadi sehingga kini lah, kan, yang mana first kali version yang pertama tu tak silap saya lebih kurang dalam 1985, hinggalah kini untuk guna lah. Memang Microsoft Project ni memang user friendly lah. User friendly. Yang tak tahu lah kan, ada setengah orang cakap Primavera apa semua, tak apa. Jadi saya pun duk tumpu sampai lah Microsoft Project. Setengah-setengah tu ada juga peserta tu kan, dia dah tahu dah saya ni duk iklan Microsoft Project, duk pergi tanya lagi Primavera. Biasalah, macam-macam orang kan, kita layan je lah. Tapi tak apa, kita boleh link dengan kawan kita kan. Kita bagi lah, okay, nak contact ni sekian. Dia memang pakar, pandai Primavera, tak langsung macam tu lah, kan. Sama juga macam dia pula, dia kalau orang cari Microsoft Project lepas kat saya, lebih kurang macam tu kan. Jadi benda ni sebenarnya Microsoft Project ni bukan hanya digunakan untuk construction industry tau, Nalan tau. Semua tau. Nak buat majlis kahwin pun boleh pakai. Dengan syarat dia kena ada milestone. Okey, milestone tu iaitu dia kena ada apa yang kena ada dalam milestone tu kan. Kena ada date start dengan date finish. Date start tu. Date start projek tu bila, lepas tu date finish projek tu bila. Lepas tu berserta dengan bajet. Kan? Okey dah? Okey. Ni no benar nama salah. Dulu satu tim dengan Ita no. Satu dia. Sakon. Masa tu dekat mana? Malaysia.
Malaysia Marine. Oh, Malaysia Marine kat Johor lah. Saya asal Johor. Oh, Johor. Bukan kat Pengerang bukan lah. Orang tu baru je Encik On. Oh. Orang tu kira lately dalam 3 tahun, 4 tahun yang belakangan ni je yang ni kalau certification dia ada 2 Sun lebih dengan Malaysia Marine Navy Engineering. Malaysia Marine ni dia dah beli lebih, jadi dia ada East and West. Ya, ya. Oh, kira mana tugas korang ni kira buat pelantar minyak lah macam tu lah. Daripada zero to hero. Tu dia. Kira complicated lah no. Kosong tu kita buat sampai je load out sampai dia sailway lah. Dia punya sebiji itu berapa bajet dia tu? Boy, tengok lah. Tengok lah juta lah, biasa juta lah. Oh, ratus-ratus juta lah. Sebab dia ni kan, dia panggil apa? Proses plan yang dekat laut. Dia ada 2 floating dengan jacket. Oh, yang terapung. Oh, yang terapung pun ada tak? Ada nampak kakak shell Sabah. Uish. Dia terapung. Saya pun nak tahu jugalah kan. Macam mana dia orang buat dia punya foundation ni tu kan. Berapa kedalaman tu kan. Sampai dasar laut tu kan. Dia punya tu. Ha? Yalah, memang dia ada jacket kita panggil. Oh tu. Oh, kita panggil. Oh, yang tu panggil jacket. Jacket. Ni Ni adalah shell Sabah. Oh, doh. Saya pun teringin tengok lah, teringin nak pergi tapi tak ada orang kata apa, tak ada tiket orang kata. Macam LAN ada tiket dia. Ada offshore. Offshore tu. Dan ni ada offshore ni. tak kat darat belum pergi. Rumah saya. Apa insya-Allah tu ada tu insya-Allah. Dia berapa minggu? 2 minggu sekali. Oh. Tapi Tak dulu saya sekarang dulu saya offshore je. Saya naik saya ikut kerja juga buat tapi duduk darat balik. Saya duduk pun saya main company proses juga. Sekarang tu one of the operator company kami lah. Oh. Apa ni LAN dulu UTM ah. Ya, Mak. Oh, UTM ambil marine. Mechanical. Oh, mechanical. Okey. Kira mana LAN punya meja ni kira proses mechanical apa semua lah. Saya punya meja, saya punya meja safety equipment. Macam Oh, safety. tak safety equipment. Apa dia? Static equipment, static. Static tak tahu saya. Ya, contoh ni lah. Oh, vessel. Tahu kan? Saya ada jugalah pengalaman buat logi. Ni vessel. Vessel. Tapi dia banyaklah macam Dia vessel ni untuk elak water hammer lah. banyak dia ada vessel ni dia banyak dia dapat proses. Oh, tengok proses dia. Dia ada proses tu kan patut dia type dia vessel ada heat exchanger. Saya buat vessel heat exchanger column. Lepas tu itu bahagian statik. Lepas tu kita orang pun ada kita punya proses plan. Dekat Russia, ada buat dekat Perang, ada buat dekat Thailand. Oh, no. Banyak. Oh, dahsyat ni kira pengalaman yang tak boleh dijual beli. Betul tau. Macam ya, kita tak ni lah kan sebab macam saya ni mau pada construction atas tanah lah. Kan marine tu pun Kalau cik orang nak tahu ialah jaket dia. Dia pakar kat dalam laut. oh. Sebab dia kan macam ni. Oh, dia tak sampai kat dasar lah. Apa ya? Oh, sampai kira di mana dia boring tu, dia bore. Dia baca dulu lepas tu turun. Oh, tak apa. Ini cerita panjang ni. Cerita panjang. Boleh. Cerita panjang ni. Boleh. Saya kira berminat lah. Kan ada sebelum ni ada student peserta otomotif. Saya nak tanya dia juga otomotif. Ni cara nak buat kereta elektrik lah apa semua lah kan. Oh, dapat tulis kan. Macam ni. Kira Sekarang ni ramai lagi projek tengah start. oh, ya ke? Projek pun nak start tapi tak. Tu lah industri kan tengah minyak tengah
InsyaAllah ada tu. Pengalaman ada lah. Pengalaman berapa tahun lah? Bagus. Bagus ya, tak apa lah. InsyaAllah ada tu. Okey. Okey, kita mula lah. Okey. First kali sebelum kita nak buat program ni, kita nak buat schedule ni, kan, kita kena dapatkan maklumat dia lah. Contoh maklumat seperti dokumen tender dan drawing lah. Lepas tu pula lawatan tampak penting tau. Site visit lah. Site visit tak kira lah. Offshore ke, onshore ke, lawatan tampak penting. Kalau kata kita tak dapat hadir kan, bila kita tak dapat hadir, kita kena dapat maklumat tu daripada kawan-kawan. Kita kena dapat peserta yang pergi tu lah, pergi site visit tu. Kan? Wajib tu. Setengah-setengah planner dia gagal sebab apa? Dia tak dapat accurate punya info. Contoh macam kawasan tu, contohlah kata di Perak. Kan di Perak banyak lombong-lombong lama-lama kan, kita tak tahu kan. Tapi bila benda-benda ni dia tak capture masuk dalam program, dia akan fail. Dia akan fail lah. Sebab apa? Dia tak boleh nak detect dan identify benda tu sebelum dia nak rasmikan program dia. Okey. Selepas dia dah dapat dah maklumat tu, okey, dia akan balik buat lah kan. Balik buat tu, kira dia nak buat tu, pastikan dia dapat data lah. Dia dapat risk management macam mana apa semua kan. Lepas tu dia dapat resource yang berada di kawasan tu dan strength company dia dan manpower. Lepas tu subkon dia. Dia kena tahu semua tu no. Dia kena tahu. Kan. Kalau dia tak tahu strength kekuatan dalam rumah tangga dia tu kan, macam mana dia nak move on kehidupan dia tu kan, suami isteri, anak-anak kan, dia kena tahu. Ibarat macam ni saya cakap tu, pukul baju badan sendiri kan. Tapi life kena go on lah kan, moving forward lah. Okey, mula-mula sekali kita dah buka lah kan, buka. Okey, lah ni lan gerakkan ni mouse lan. Okey, mula-mula sekali tu bila kita dah buka dah blank project, pergi dekat file. Sorry. Sebelum tu saya cerita dulu dia punya pembahagian dia no. Okey. Bahagian atas tu semua orang tahu lah kan. Dia punya tool tu no, ada file, task, no? Ada resource, ada report, ada project 1, ada view, help, lepas tu format, lepas tu ada apa tu? Tell me what you want to do, no? Yang ni 2009 kan? 2019 kan? 19 lah. Okey. Daripada atas tu sampai ke line apa tu, insert. Cuba pergi tu, ada line insert tu. Ada bawah sub project. Pergi ke kanan sekali, kiri sekali. Tu bawah tu kan. Bawah tu daripada atas sampai bawah tu yang dekat okey, nanti yang dekat mouse LAN tu kita panggil ribbon. Daripada atas semua tu ribbon, tu kita panggil ribbon. Dalam ribbon ni dia semua tu ribbon. Dalam ribbon tu berbagai-bagai tools. Dalam tu berbagai-bagai option lah. Berbagai-bagai fungsi dalam tu. Tu kita panggil ribbon. Kan? Okey, lepas tu dekat intermediate tu, pergi bawah sikit intermediate. Ada timeline kan? Timeline. Ni timeline. Timeline ni kita nak tengok diagram. Kita nak tengok macam diagram lah kan, diagram. Contoh macam kita nak tengok apa ni? Kita nak tengok laluan apa, LRT lah, MRT 3 lah, 2 lah, 1 kan. Yang tu dia nak tunjuk dia punya diagram dia. Diagram dia lah. Kan? Okey. Lepas tu pula pergi ke bawah tu. Mouse tu. Okey, pergi ke bawah sikit. Lepas tu pergi ke tengah-tengah dah tu. Ada satu line. Pergi dekat tengah-tengah skrin tu. Ada. Okey, turun. Lepas tu pergi ke kanan lagi, kanan. Kanan. Op. Pergi kiri sikit. Up.
Nampak tak tengah-tengah tu ada double line tu kan? Ni. Yang tu border line tu cuba alihkan kiri kanan, gerak kanan. Okey, faham tak? Yang ni dia nak viewkan tu lah, dia nak viewkan bahagian kiri dan kanan tu. No? Okey, lah ni lampi ke bahagian kiri dulu. Bahagian kiri dulu. Yang ada row kolom. Okey, yang ni dia panggil, yang ni bahagian ni kita panggil sebagai apa ni? Table parts. No? Table parts. Nah, bahagian ni nah, table parts. Okey. No. Okey, lepas tu okey, lampi ke kanan pula. Yang ke kanan tu. Ke kanan ni. Okey, kanan-kanan ni kan, kanan-kanan ni nampak ada line line tu kan, warna putih tu, lepas tu ada biru-biru sikit tu kan. Yang ni kita panggil graphical part, no? Graphical part, no? Line graphical part. No? Okay, graphical part. Okay. Okay, yang setiap ruang ni, table part dengan graphical part ni, di bawah dia tu ada scroll left right, no? Cuba pergi tengok scroll left right. Dia kurang macam Excel juga. Yang dekat table part tu pun ada juga, no? Scroll left right. Nampak? Okay. No? Nanti untuk viewing tu kan, untuk kita buka selak apa tu, kita main dengan borderline lah, no? Borderline tu. Lah, no, tahu lah borderline tu. Yang tengah tu, no? Tu no. Yang ni mesti banyak orang main ni. Okey, lepas tu pula pergi dekat graphical part. Graphical part. Lan pergi graphical part lan. Graphical part ni yang sebelah kanan. Di kanan ni, no? Kanan ni lampi dekat bawah sekali. Okey, lepas tu pergi ke kanan sekali. Nampak tak negatif positif tu? Ada negatif. Okey, yang ni zoom slider lah. Zoom slider ni pun banyak juga kali kita nak main ni. No? Okey, lepas tu lam pergi dekat tu. Nampak tak ada tarikh-tarikh tu kan, kat atas-atas tu kan? Ada tarikh 17 Januari 2021 semua tu. Okey, tunggu. Okey, sekejap. Okey, berhenti sekejap. Berhenti dekat situ. Okey, klik kanan. Dekat sini dia ada time scale, zoom. Lepas tu dia ada change working time. Lepas tu di bawah tu. Show height, bar style. Yang ni dia punya apa macam aksesori dia lah. Aksesori dia. Lepas tu adalah dia punya tools dia apa no? Boleh lah? Boleh. Okey, yang ni kita pengenalan lah. Sebab apa? Pengenalan ni saya bagi tahu ni supaya biar kita bercakap dengan orang tu, kita guna bahasa standard dia. Supaya kita nampak profesional, no? Apabila kita nampak orang profesional, orang akan fikir terus, oh dia ni bukan cak ayam macam tu, no? Kita bercakap di atas dasar profesionalism kita. Kita tak marah ni. Hang tu hampir pergi belatah, puju tu, tepi tu. Tak mau. Kita guna ni. So tak langsung semua orang akan dapat ilmu ni kan. Bila dia dapat ilmu yang confident, of course orang akan ikut lah. Orang akan ikut kan. Okey. Okey ya. Okey, next. Kita pergi ke file. Pergi dekat ribbon, file. Okey, klik. No, ikut juga no. No, buka mic tak apa no. Ya. Tak apa. Dekat file, lepas tu. Okey. Okey, lepas tu pergi ke option bawah sekali. Option Okey, klik. Option Option sekejap. Okey, okey, dia dah buka macam ni no. Dia dah buka notification ni project. Bagi buka sama dengan LAN tu. Dapat buka sama dengan LAN tu Jangan boleh sekejap. Dah buka dah. Sekejap. Tutup balik dia bisa
Oh, projek tutup. Sekejap. Dia ada sambil. Ya. Saya sambil record ni. Oh ya ke? Tu kadang-kadang tu dia terganggu tu kadang-kadang. Apalah tengoklah laptop masing-masing lah kan. Okay, blank. Kan blank buka tu terus ke blank project Blank project lah. Blank project. Okay, okay. Dalam blank project Ha. Tak apa kalau kata laptop no tu dia ada problem sikit dengan recording tu tak apa. Okay, option. Lepas tu, okay, dah keluar dah. General apa benda ni? Okey, dah keluar dalam project option tu. Project option. Okey. Apa yang wajib kita check, wajib kita pastikan sebelum nak proceed lebih detail lagi ialah check dekat display tu. Pergi display. Okey, display tu sekarang kena ubah lah dekat currency tu. Currency tu ubah Malaysia ringgit. Currency dia tu. Ada pergi dekat currency bawah ada tu. Nanti dia auto semua lah. Malaysia ringgit. Dia dah auto no. Diam. Okey. Lepas tu pergi ke schedule. No boleh follow no. Sekejap, cari MYR je. Currency. Alam Currency. MYR. Dah. Dah 3M tapi banyak. Tak tahu lah ni. Kalau macam no tadi tak jumpa kan. No type je dekat ni, dekat keyboard. Type M. Type M sekali, dia pergilah dekat kategori M kan. Okay. Schedule ni lah. Okay, schedule ni kena pastikan biar ada standard setting no. Biar ada standard setting. No. Ibarat macam kita beli kereta lah kan. Kita beli kereta tu kan. Of course lah. Kereta tu mesti dah diikut standard lah. Mana boleh kereta kita nak beli tu harga yang standard di pasaran. Lepas tu pula nak pilih-pilih pula macam rumah juga lah. Rumah ni kita nak beli ni mana boleh. Masa tengah duduk buat tu kita nak minta dia buat renovation tak boleh. Nanti susah nanti nak buat handover ni susah. Nak handover dekat majlis jadi payah kan. Sebab apa? Berbagai-bagai bentuk. Yang silap-silap sisi tak dapat. No? Betul? Okay, no? Jadi best schedule tu dia setting standard, no? Okay, cuba. Maksudnya kita tak payah apa-apa dah ni. Cuma okay, kita pasal saya tunjuk dah. Okay, pergi dekat work start dah, week start. Week start tu dia Sunday. Lepas tu bawah tu pun January. Lepas tu bawah tu 8. Lepas tu pula ni 5 habis. Lepas tu 8 jam. Lepas tu 40 jam per week. Lepas tu pula 20 hari. No, biar standard saja, biar standard tak apa. Walaupun projek kita tu Isnin ataupun start katakanlah pukul 9, pukul 6. Dah tak apa, relax. Ikut standard sebab apa? Nanti kat dalam tu barulah kita setting. Tak tak. Sebab orang kata apa? Bila dia setting standard macam ni kan kita dah boleh alert. Masa intro tadi aku setting standard. Barulah kita boleh acknowledge lah benda ni tau. Kat dalam ni baru aku nak set ni. Sebab apa dah? Okey, aku cerita tau. Dalam satu-satu projek tak semua yang ikut waktu yang sama. Kan? Bila katakanlah kita setting situ, bermakna semua orang termasuk crane lah apa pakai material semua kena ikut setting. Biar kita setting tu secara breakdown. Kita setting di dalam tu secara berasing-asing lah kan. Setting asing-asing. Boleh no schedule tu. Boleh. Dia bawa anak je. Sorry lah, gangguan banyak. Tak apa. Okey.
Schedule tu biar setting standard macam tu nah. Tadi kan sampai Malaysia ringgit kan. Lepas tu Apa schedule. Tu schedule. Ha. schedule tu start Sunday boleh? Sunday Januari 8, 5. Januari 8 pagi 5 petang. Okey. Lepas tu 8 jam, 40 jam, Boleh 20. standard ada. Bagi dia standard tau. Okey, baik. Okey, klik okey tau. Hak lain-lain tu tak ada apalah. Lain-lain tu kalau Schedule tak ada ubah apa-apa okey terus make sure dia setting standard lah. No? Setting standard macam tu. Okey. Sekarang ni kita dah set apa semua lah kan. Lah ni kita nak set jadual pula. Kalender. Okey, lah ni pick up ribbon. Kan, kita nak set kalender pula no. Kita nak set kalender. Okey. Pergi dekat ribbon, lepas tu cari change working time. Ribbon. Tu ribbon lah. Ribbon tu bagian atas semua tu. Lepas tu cari pergi dekat projek tu kan. Lepas tu cari change working time. Project information change working time. Change working time tu pergi sebelah kanan sikit, kanan. Kanan lagi. Okey, nanti tu baca. No cuba baca no. Change working time ajak. Ya. Okey, baca apa? Baca semua tu. Baca change working time. Change working time. Lepas tu for calendar, standard project calendar. Calendar standard is a place calendar. Ledger, di bawah tu ada ledger, click on a day to see its working time. Okey, klik. Klik. Klik kat situ. Klik kat change working time tu. Change working time tu, dah klik dah. Okey, lah ni cuba tengok dekat kalender tu kan. Kalender tu dia tunjuk bulan Mac kan. Betul tak? Betul Mas. Okey, cuba tengok betul-betul. Yang kelabu tu adalah cuti lah, non working. No? Non working. Okey, sekarang ni kita nak ubah. Katakanlah projek kita ni kita nak buat ni adalah DKL, kita kata DKL. Okey, DKL lah kan. Lepas tu pula kita ni adalah sebagai kontraktor lah. Of course lah kan. Dalam satu minggu, satu hari ya kita cuti kan. Betul tak? Kan? Okey, jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena ubah kalender tersebut mengikut KL lah. Okey. First pergi dekat tu work week. Lan pergi dekat work week lah. Work week tu bawah legend sikit tu. Ada legend, kotak legend kan. Pergi atas sikit. Lan pergi ke atas sikit. Okey. Bukan tu ada work week tu. Okey, klik. Dah klik kan, lepas tu pula pergi ke detail. Pergi ke kanan, details. Okey, klik detail. Okey. No sampai no Sekejap, sorry. Tengok I nak ajak. Okey, macam dah. Pergi ke detail. Okey, tadi tu work week, sebab tu pergi ke detail. Ya. Okey, klik detail tu. Sampai dah, pergi detail dah. Okey. Okey, sekarang ni kita nak setting, nak ubah no. Nak ubah dia punya kalender dia. Okey. Sekarang cuba tengok Sunday. Sunday tu lepas tu pula pergi dekat kolom tu. Kolom from lepas tu kan. Ada tak jam dalam tu? 8, 12, 1, 5 ada tak? Tak ada. Okey, tak apa. Yang tu dia dah default setting tau.
Yang standard tadi tu lah. Ingat tak yang standard tadi tu yang kita setting project option kan? Ha. Schedule tu. Okey betul. Yang mana di KL cuti hari apa? Okey biarkan. Okey biar. Biar ada default. Okey, kita pergi ke hari Senin pula. Okey, Senin. Di Senin tu ada tak jam tu? Ha. Ada. Ada apa? Cuba tengok betul-betul tu. Ada nampak bayang-bayang tu tak? From to nampak tak? Tak ada pun. Yang tak ada pun. Cuba tengok tu, dia tulis tu 8 AM hingga Dekat apa Azlan ni ada lah kan? yang nolnya takkan tak ada. Tak ada pun. Tak ada. Okey tak apa. Kosong je. Share. Tak apa. Sekejap. Tak apa. Kalau no tak ada, tak apa. Jangan risau. No pergi dekat tu, yang klik tu. Set. Tu, apa ni? Set this to this specific working time. Tu yang bawah sekali tu. Tak apa. Lan klik tak apa Lan? This specific. Lan klik Lan. Lan klik tak apa. Nampak tak? Tu jam ada. Tu nampak. Yang no nya ada tak? Tak ada. Kalau tak apa. Okey, kalau mandi naik. Bila mandi ya. Mandi naik. Okey. Monday lah ni. Okey, kat mandi. Okey, pergi hari Selasa. Selasa je. Ada. Okey, Rabu. Set juga Cik On. Set juga. Set. Tak apa. Dia dah default lah tu. Okey. Rabu, okey. Ada. Khamis, Jumaat, Sabtu. Okey. Sabtu tak ada. Okey, Sabtu tak ada bermakna dia cuti. Tapi di KL macam mana? Di KL kita kerja lah. Contohnya kita kerja. Okey, apa kita kena buat? Ialah kita kena set this to this specific working time. No? Okey. Pergi dekat kolom pertama. Okey, enter. Lepas tu klik 12, enter. Lepas tu pula klik 1, enter. 5, enter. Dah, boleh No boleh no? Benar. Sekejap sekali ya. Tadi enter je setiap bawah tu. Tunjuklah, terus tunjuk balik kat dia kan? Tak ada 8 dekat Sunday. Kat kolom, kat from Saturday. No? Saya rasa no jangan rekod no. Dia rekod Tak boleh rekod. Dia akan keluar balik, no? Jangan rekod lah, jangan rekod. Tak rekod. Tidak, dia akan mengganggu kelas kita ni. Okey. Okey ya. Tadi tu sekali je Okey Lan klik okey Lan. Tak apa Lan klik okey. Dia tak tengok ni. Okey. Sekarang Lan check tengok kalender tu, enggak? Nampak tak? Dia dah berubah jadi Ahad cuti saja, no? Faham tak? Jom. Sorry, dia tinggal ni. Apa, tutup. So suruh jangan kalut. Tak, jangan rekod dah, susah rekod dah. Tak rekod dah. Tutup dah. Buka. No, lepas tu klik okey lah. Masuk tu nanti klik okey lah. No? Okey. Lan kita nak masuk cuti am lah, no? Cuti am public holiday. Pergi dekat exception. Tepi work week tu juga. Tepi work week tu ada exceptions. Okey, klik lah tu. Okey, lepas tu pula row nombor pertama tu masukkan. Contohlah okey no. Let's say lah. Kita katalah projek kita ni, take note sikit no. Dua-dua orang take note no. Okey. Katakanlah projek kita ni contohlah no. Projek tukun tiruan je lah. Tapi kita ubah sikit no, tukun tiruan KL lah. Tukun tiruan di KL kata kan. Okey, projek tukun tiruan KL kita ni akan bermula
bermula pada 1/1/2023. No? Dan tamat pada 2/1/2024. No? No, ulang tengok, no? Ulang tengok. Start 1/1/2023, Okay. tamat pada 2/1/2024. Okey. Yang ni lah dia panggil milestone lah, milestone. Okey. Bajet tu tak apa, nanti saya bagi tahu lah bajet tu. Sorry kan. Okey. Sepanjang milestone tersebut, tu saja yang kita akan capture untuk kalender no. Tu saja no. Kat mana projek tu 1 tahun lah kan? Betul kan? Kalau projek kita tu katakanlah projek kita tu 2 tahun. 2 tahun lah kita kena capture no. 2 tahun lah kita kena capture untuk kalender projek tersebut no. Kalau katalah projek tu Insert tolong insert yang tadi tak macam mana? Tak apa. Change working time tadi. tak apa sat. No capture ni dulu. No. Sat lagi kita buat no. Nak patah balik tu dia makan masa balik no. No jangan rekod dah no. Jangan rekod no. Dah. Jangan rekod dah. Jangan rekod. Nanti dia mengganggu no. Dia mengganggu perjalanan kelas kita. Okey. Ada bukan ni salah tu, name tu salah. Okey. Dalam ni saya nak bagi tahu name ni kita akan letakkan cuti-cuti yang berkaitan dengan projek kita berdasarkan kepada kalender Malaysia no. Kalau katakanlah projek tu di Sabah, kena ikut kalender Malaysia Sabah. Faham tak? Yang ni kita projek kita di KL no. Di KL. Katakanlah contoh katakanlah apa ni? Contoh katakanlah KL dia bagi cuti khas. Katakanlah menang bola sepak lah kan. KL menang bola sepak, dia bagi cuti khas. Boleh? Kita key in lah. Kita orang tak apa, kita apa ni add on lah kan. Add on boleh? Dia berdasarkan kepada pengumuman rasmi tu no. Kan? Ya. Saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Tanya terus. Okey, sekarang ni kita dah set kalender, katalah 1/1/2023. So, cuti yang ada dalam kalender kita tak perlu setting lah, dia akan auto tu. Macam mana? Cuti dalam kalender kita tak perlu setting lah. Dalam kalender mana? Ada kita kena Tahun ni. kita kena masuk. Maksudnya setiap cuti yang diisytiharkan di kalender tu Ha. masuk dalam ni. Sebab apa? Microsoft Project ni dia tak buat keluar ikut negara punya version. Jadi kita kena key in lah. Okey. Kita jangan bermasalah lah. Okey. Sepanjang 1/1/2023 hingga 2/1/2024 tu apa cuti-cuti yang terlibat? Okey. Pertama tu of course lah New Year kan. Okey, masukkan New Year. Type situ New Year. Okey, New Year. New Year tu bila? New Year bila? Lan. Baru 1 Januari ya. Yes, masuk. Pergi dekat tarikh tu. 1/1/2023 no, bukan 2022 nah. 2023. No? Klik situ. No ikut no. No ikut ni no. No ikut saja. Sekali baru kita pergi setting balik dekat jadual tu no. Okey. New Year ni selalunya dalam kalender dia bagi berapa hari? 1 hari ke 2 hari? Kalau 1 hari lah. Yang mana start pun 1/1/2023, finish pun 1/1/2023. Dapat no? No? Ya. Dapat kot. Okey, tak apa. Okey, second contoh lah. Saya tunjuk contoh lah. No? Okey, contoh. Okey, yang ni kita letak sebagai Chinese New Year. Ni saya tunjuk random sajalah no? Contoh lah. No? Okey, macam mana teknik-teknik dan cara-cara
untuk kita declare dalam chain working time. Okey. Contohlah kita kata Chinese New Year. Chinese New Year ni kita letaklah berapa bulan Lan? Bulan 2 je lah letak. Okey, 2 bulan 2 2023. Ikut no ikut no. Okey, selalunya Chinese New Year dalam kalender berapa hari bagi? 2 hari. 2 hari. Ingat no? Nah, setting untuk exception ni dia bukan boleh ikut suka-suka kita, macam kita nak cuti annual leave kita bubuh, tak boleh. Dia hanya yang rasmi saja, no? Rasmi yang diisytihar oleh kerajaan Malaysia ataupun kerajaan negeri.